Okey, semua kita sambung. Jadi, apa yang terjadi adalah roda berfungsi ataupun roda berputar. Okey. Jadi, itulah cara untuk kita menghasilkan gambar rajah blok. Okey. Jadi, rasa macam susah ke senang? Senang je kan? Pertama sekali, kita mestilah tahu produk yang kita nak guna. Dan langkah pertama, kita lihat apakah komponen atau sistem dalam kereta kawalan jauh. Kita tengok apa yang ada. So, bila kita dah tahu apa yang ada, kita senaraikan. So, bila kita dah senaraikan, barulah kita buat gambar rajah blok. Syarat nak buat gambar rajah blok, mesti ada garisan putus yang membahagikan dia. Dan mestilah kena ada input, proses dan juga output. Jadi daripada yang kita senaraikan tadi, kita masukkan yang mana daripada 4 ni input, yang mana daripada 4 ni proses, dan yang mana daripada 4 ini output. So, bila kita dah tahu, kita akan buat anak panah sebagai turutan. Okay, turutan. Okay, panel kawalan tanpa wayar, dia akan menghantar kepada proses. Itu yang masukkan turutan. So, anak panah. Okay. Jadi, bila dah hantar kepada proses, mikropengawal akan melaksanakan kerjanya dan akan memproses. Bila dia dah proses, dia akan menghantar proses tadi kepada output. So, output ini akan melaksanakan tindakannya, iaitu akan memacu motor dan menggerakkan motor. Bila bergerak motor, apa yang terjadi? Roda akan berputar dan roda juga akan berfungsi. Okey, seterusnya. B. So, sama pintu gelansa automatik. Apa yang perlu kita tahu? Kita kena tahu dulu produk apa yang kita nak guna ni adalah produk pintu automatik. So, kita senaraikanlah. Senaraikan komponen atau sistem. Kita senaraikan komponen atau sistem. Yang pertama, apa? Kita tengok. Okey, bila dia lalu, pintu akan terbuka. So, ini dipanggil apa? Dipanggil penderia gerak. Jadi, kat sini macam mana kita nak tahu nama dia penderia gerak apa semua? Kita back balik kepada slide kita yang sebelum ni. Ada banyak kan dia punya input-input. Ada switch, ada pendera cahaya, ada pendera pergerakan, ada pendera jarak, pendera inframeter. Dan satu lagi cikgu tambah, panel kawalan tanpa wayar ke atau dengan wayar pun tak kisah. Itu juga adalah input. Okey. Dan kita pergi balik kepada pendera pergerakan. Yang kedua, apa lagi yang kita nampak? Bila pendera pergerakan ni, bila orang lalu, dia akan terbuka kan? Manusia lalu dia akan terbuka. Bila manusia tak lalu, dia akan tertutup. Jadi fungsi dia automatik kan? Okey, siapa untuk kawal benda ni apa? Siapa yang mengawal benda ni? Mestilah mikropengawal. Okey. Dan yang ketiga. Okey. Agak-agak dia berkawal sendiri. Mestilah dia ada apa? Mesti dia ada motor, betul kan? Okey, mestilah dia ada motor. Okey, harus terus. Dan yang keempat. Untuk gerakkan dia ke kiri, ke kanan, ke depan ni, dia menggunakan takar dan tali sawat. Okey. Yang ni macam mana kita nak tahu? Mesti, okey, ingat ya. Komponen-komponen ni mestilah terdiri daripada elektrik, elektronik, mekanikal, kawalan dan pengatur caraan. Barulah dia menjadi produk mekatronik. Okey, jadi takar dan tali sawat ini adalah mekatronik.
nikah. Motor arus terus adalah elektrik. Mikro pengawal juga dipanggil kawalan dan pengatur caraan. Ingat balik, setiap produk dia ada fungsi dan komponen yang berbeza, tak sama. Okey. So, yang menggerakkan motor siapa? Dipanggil pemacu motor. Okey. So, bila kita dah senaraikan, bila ada benda ni apa yang terjadi? Mestilah pintu akan terbuka dan tertutup kan? Okay, jadi bila kita dah senaraikan benda ni, kita tahulah macam mana kita nak bina gambar rajah blok. So, cara nak bina gambar rajah blok mesti buat garisan putus-putus. Okay, yang kedua, mesti masukkan input, output, input, proses dan output. Okey. So, kita tengok pada gambar rajah sebelah. Okey, yang pertama ada garisan putus-putus, betul? Okey, masukkan input, proses dan output. So, yang pertama sekali daripada ke-6 ni, yang mana sekali input? Mestilah pendera pergerakan. Okey. Kenapa dekat sini dia tambah? Okey, dekat sini dia tambah pergerakan objek atau benda hidup. Maknanya bila benda ni ada, barulah pendera pergerakan akan berfungsi. Nak tambah yang ni pun lagi better, tambahlah. Bila manusia bergerak ataupun apa-apa benda hidup, pendera pergerakan akan mengesan kehadirannya. So, dia akan terbuka kan. So, bila dia dah kesan, okey, dia akan menghantar isyarat kepada mikro pengawal. So, mikro pengawal ni kita tengok kat sini ya. Dia akan menghantar kepada isyarat kepada mikro pengawal. Dan bila mikro pengawal, dia akan proses. Dia akan proses dan dia akan menghantar kepada output. Output akan menggerakkan, dia melaksanakan tindakan kan. So, output akan menggerakkan motor arus terus dan dia akan menggerakkan motor arus terus serta digabungkan dengan takar dan tali sawat untuk menggerakkan pintu. Jadi, pintu akan terbuka dan tertutup apabila dikesan oleh pendera gerakan. Okey, cikgu harap sangat kamu jelas ya. Ni dan kenapa ada anak panah untuk menunjukkan turutan. Apabila ada pergerakan, pendera penggerak akan menghantar isyarat kepada proses. Proses iaitu mikro pengawal akan memproses dan menghantar kepada output. Dan output akan menggerakkan motor arus serta digabungkan dengan takar dan tali sawat serta akan menghasilkan pergerakan dan menutup pintu. Pergerakan akan membuka dan menutup pintu. Jadi inilah dipanggil gambar rajah blok pintu kelasa automatik. Okey, beza kan? Cara lain produk, lainlah gambar rajah blok dia. So ingat, bila pintu kelasa automatik mesti ada pergerakan, barulah dia akan bergerak. Mesti ada pergerakan objek atau benda hidup. Dekat sini kamu boleh tambah. Okey. Terus sekali ada pergerakan hidup. Benda hidup kan. So, bila ada pergerakan benda hidup, dia akan mengesan. Okey. Next. Sama juga dengan mesin basuh. Okey, kita tengok mesin basuh. Apa yang kita perlu buat adalah senaraikan komponen atau sistem. Okey, apa yang perlu kita senaraikan komponen? Okey, apa yang kita tengok? Apa yang kita tengok kat sini, ia dipanggil, ni apa agak-agak? Ini dipanggil panel kawalan. Tengok isyarat input daripada mode pilihan pada panel kawalan. Okey, kamu boleh tulis juga panel kawalan. Okey, kat sini ada mode pilihan lah, buat lakongan. Mode pilihan. Okey.
So, apa lagi? Okay, contoh pula kat sini. Pendera. Dia juga ada pendera. Kenapa? Bila air dalam ni penuh, dia akan menghantar isyarat kepada mikropengawal. Maksudnya pendera air. Pendera air. So, bila ada kehadiran air dah penuh, dia akan menghantar kepada siapa yang proses? Mikropengawal yang proses. Kita senaraikan dulu apa yang ada. So, apa yang terjadi? Mestilah motor akan Kenapa motor AU? Ingat, bila melibatkan elektrik daripada rumah, dia dipanggil arus ulang alik. Dia melibatkan 240 watt. Sebab itu dipanggil arus AU. Arus AU, ingat apa? Simbol dia pergi and then dia balik semula. Itu arus ulang alik. Next. Sama juga yang menggerakkannya apa? Mesti ada sistem mekanikal, takar dan tali sawat. So next. Apa lagi? Bila ada motor, mesti ada juga pemacu yang menggerakkan dia, pemacu motor. So, bila benda ni dah ada apa? Terbang akan berfungsi. Okey, mari kita baca. Isyarat input daripada mod pilihan pada panel kawalan akan dihantar kepada sistem kawalan yang terdiri pada mikropengawal. Inilah panel kawalan ataupun mod. Pendera juga memberikan isyarat input apabila air di dalam tuang telah penuh. Isyarat kawalan yang diterima akan menggerakkan motor AU yang digabungkan bersama mekanisme takar dan tali sawat setelah menerima isyarat input. Jadi, inilah contohnya. Untuk bina gambar rajah mesti ada garisan putus-putus. Mesti ada input, proses dan output. Dan mestilah ada dia punya ni. Daripada kesemua ni, yang manakah input, yang manakah proses dan yang manakah output. So, mesti kena ada anak panah. Cikgu bagi clue satu lagi. Garis putus. Yang kedua, ada blok input, proses, output. Yang ketiga, tentukan apa, yang mana proses, yang mana output, tentukan. Yang keempat, anak panah untuk turutan kerja. So, inilah contoh. Inilah contoh dalam mesin basuh. Tengok. Misalnya sistem kawalan ada takar, tali sawat, gear, galas. Itu contoh. Untuk menghasilkan putaran. Sistem elektrik, motor AU menggerakkan sistem mekanikal. Mengubah dan membekal arus. Itu contoh-contoh. Sistem elektronik, panel kawalan, papan litar tercetak. Iaitu butang on, off, pulse. Antara komponen elektronik, kapasitor, diode. Contoh sistem kawalan dan pengatur carangan tu mikropengawal berfungsi untuk memproses isyarat. Inilah langkah pertama, tentukan input, proses dan output. Langkah kedua, melukis. Ni kita lukis. Jadi itulah contohnya. Jadi ini cikgu nak kamu buat gambar rajah blok daripada hasil gambar rajah blok bagi produk mekanikal mesin pencetak. Tengok apa yang ada daripada mesin pencetak ni. Dia ada wayar ke tak? Ini contoh-contoh. Jadi kamu senaraikan dulu. Senaraikan. Senarai. Lepas tu buat gambar rajah blok. Selamat mencuba. Good luck. Cikgu Siti, SMKC